selamat datang ke IT TV. Kamu bersama-sama saya lagi, Cikgu Intan, untuk kebahagiaan seterusnya dalam bab kemahiran saintifik. Jadi, pada sesi yang lalu kita telah belajar 6 teknik-teknik kemahiran proses sains dan kali ini Cikgu akan menerangkan lagi 6 kemahiran proses sains. Jangan pergi ke mana-mana. Sekarang ni cikgu nak terangkan mengenai hipotesis. Hipotesis ni apa? Hipotesis ni maksudnya jangkaan awal, andaian. Contohnya, tiba masa cikgu nak tunjuk satu eksperimen yang sangat menarik. Di sini kita ada eksperimen, nama dia eksperimen sedut telur. Kenapa kita panggil sedut telur? Sebabnya hipotesis cikgu ialah telur ini akan tersedut ke dalam kelalang kon ini. Betul ke tak? Jangan ke mana-mana. Tengok apa cikgu nak buat. Sebelum tu, cikgu terangkan dulu apa dia alat radas yang diperlukan. Yang pertama, kelalang kon. Yang kedua, surat khabar. Yang ketiga, telur ayam yang telah direbus. Yang keempat, kita perlukan pemetik api. Dan yang kelima, satu lidi sate. Mari kita mulakan. Kita mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama, ambil pemetik api dan nyalakan api di surat khabar ini. Nampak tak macam mana happynya cikgu? Sebab apa? Sebab eksperimen cikgu berjaya. Berjaya menyedut telur ke dalam kelalang ini. Jadinya hipotesis cikgu diterima. Ini adalah mengenai eksperimen sedut telur. Jadinya cikgu gabungkan membuat hipotesis dan meramal. Kerana apa? Kerana kedua-dua ni lebih kurang sama. Kalau kamu nak buat satu eksperimen, contoh dia, eksperimen sedut telur. Macam yang cikgu dah tunjukkan, iaitu telur itu akan tersedut apabila kamu membakar surat khabar. Lepas tu dengan api yang menyala, masukkan ke dalam kelalang dan telur akan tersedut. Jadi hipotesisnya ialah, adakah telur ini akan tersedut? Sama juga dengan ramalan, meramal. Tetapi hipotesis kena ada pada sebelum eksperimen, iaitu adakah telur ini akan tersedut? Dan pada hujung eksperimen, iaitu ya, telur itu tersedut ke dalam kelalang. Jadi, hipotesis dan meramal adalah dua perkara yang lebih kurang sama. Seterusnya, kita nak tengok kemahiran proses sains, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa ni cikgu? Senang je. Kalau kamu nak tahu, kamu buat satu eksperimen, lepas tu kamu bagi dia ruang, maksudnya berapa lama yang kamu nak tengok. Contohnya, tengok perubahan dia selama 2 minggu. Contoh paling senang, kita ambil roti. Roti tu kita ambil sekeping je. Kita biarkan selama 2 minggu. Kamu rasa selepas 2 minggu akan ada perubahan yang berlaku tak? Mestilah ada. Jadinya inilah kita panggil sebagai menggunakan perhubungan ruang dan masa. Masa ialah selepas 2 minggu. Dan selepas 2 minggu apa akan jadi? Roti itu kita akan nampak tumpukan kulat. Jadinya apa dia menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah menentukan perubahan parameter seperti apa? Seperti berat, seperti masa, seperti lokasi dan macam-macam lagi. Seterusnya, kita akan lihat kepada mentafsir data ataupun maklumat. Daripada nama mentafsir data, apa yang kamu dah lakukan, kamu kena tahu macam mana nak bagi penerangan. Kamu kena terangkan, berikan sebab. Sekali lagi cikgu dah sediakan satu eksperimen yang tak sabar kan? Jom kita tengok. Cikgu namakan eksperimen ini sebagai eksperimen telur terapung. Tadi kita dah buat telur tersedut. Semua berkaitan dengan telur. Jadinya, untuk eksperimen kali ini kita nak tengok sama ada telur akan terapung ataupun tenggelam di dalam dua air yang berbeza, iaitu air biasa dan juga air garam. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ialah
2 telur yang belum dimasak ataupun direbus. Kemudian kita ada garam 2 bikar. Yang ini kamu tak kisah nak buat sama saiz ataupun tak sama, tak apa. Dan yang ini ialah air. Dan langkah pertama, kamu tuang air ke dalam 2 bikar yang berbeza. Seperti yang cikgu dah cakap tadi, ini adalah air biasa dan ini ialah air garam. Kalau air garam, kita masukkan garam. Ambil sudu, masukkan garam. Kamu boleh masukkan dalam 3 sudu pun okey. Lepas tu kamu kacau. Lepas kamu kacau, garam tu akan terlarut kan? Okey. Lepas tu, kamu biar dulu. Biar air ni macam ni. Okey. Dan ambil 2 biji telur. 1 masuk dekat yang air biasa. 1 lagi masuk dekat air garam. Macam mana cara kita nak mentafsir data ataupun maklumat berdasarkan eksperimen yang cikgu dah tunjukkan, iaitu eksperimen telur terapung. Kalau cikgu tunjukkan pada kamu, ini adalah telur yang diletakkan di dalam air biasa. Manakala yang ini telur yang diletakkan di dalam air masin ataupun air garam. Ini tenggelam, yang ini terapung. Tafsirannya ialah semakin banyak garam yang kita letakkan, air akan menjadi berat kerana kehadiran garam. Apabila air menjadi berat, maka senanglah telur itu untuk terapung. Itu adalah tafsirannya. Apa lagi yang kita nak belajar mengenai kemahiran proses sains, iaitu mendefinisi secara operasi. Apa tu? Ia bermaksud memberikan makna ataupun penerangan. Kalau contoh, eksperimen kamu mengenai biar cikgu fikir. Mengenai perubahan ataupun pertumbuhan kulat di atas roti. Itu eksperimen kamu. Macam mana kamu mendefinisi secara operasi? Kamu boleh terangkan, selepas 2 minggu terdapat tumpukan kulat di atas roti. Itu juga boleh dikenali sebagai mendefinisi secara operasi. Jadinya, kamu boleh tengok ada berapa besar saiz kulat yang ada daripada contoh hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Kamu buat jadual. Jadinya, kamu akan ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa dia tu? Kamu kena tahu kalau yang dimanipulasi bermaksud apa dia pemboleh ubah yang kamu tukar. Adakah masa? Tak, masa mesti sama. 2 minggu. Adakah saiz roti? Roti kecil, roti besar, roti sederhana? Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Iaitu berapa banyak tumpukan kulat yang tumbuh di atas roti. Jadi, untuk mendefinisi secara operasi, merangkumi pelbagai aspek. Sebagai contoh, mendefinisi secara operasi peringkat-peringkat pembentukan rama-rama. Bermula daripada telur rama-rama, amat kecil dan berbentuk bujur. Kemudian bertukar kepada beluncas ataupun larva. Bentuknya panjang, corak-corak jalur atau tumpuk-tumpuk yang menarik. Bertukar kepada pupa ataupun krisalis. Ia adalah tisu-tisu beluncas mengalami penggantian membentuk struktur serangga dewasa dan akhir sekali ialah peringkat dewasa ataupun dikenali sebagai imago. Ia adalah kupu-kupu yang berwarna-warni. Dah bersedia untuk kemahiran proses sains yang seterusnya tak? Seterusnya kita akan belajar mengenai mengawal pemboleh ubah. Ini pun sama. Kalau kamu dah merancang untuk menjalankan satu eksperimen, kamu kena rancang pemboleh ubahnya sekali. Terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu yang pertama, yang dimanipulasi ataupun yang diubah. Yang kedua, yang dimalarkan. Sama. Malar, sama. Kamu tak boleh ubah. Mesti jadikan sama. Dan yang ketiga, pemboleh ubah yang bergerak balas. Bermaksud, kalau kamu dah buat satu eksperimen, pasti akan ada hasilnya, bukan? Kalau contoh, dengar ya. Cikgu punya eksperimen ialah macam mana kita nak tengok kadar respirasi yeast. Kita gunakan kelalang kon. Kita letak belon dekat atas. Nanti lepas beberapa waktu, ketika
belon tu akan membesar. Jadinya, apa dia? Soalan cikgu. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Cuba kamu teka. Apa dia? Jawapannya ialah saiz kelalang. Saiz kelalang, kalau kamu nak buat dua eksperimen yang sama, saiz kelalang kena sama, dimalarkan sama. Kemudian, apa dia pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apa dia? Jawapan dia senang. Jumlah yeast dan gula yang kamu masukkan. Mungkin dekat bekas A, 50 gram. Dekat bekas B, 100 gram. Jadinya berlainan kan? Itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dan yang terakhir ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Apakah hasil daripada eksperimen itu? Saiz belon. Kalau yang 50 gram, mungkin saiz belon dia lebih kecil sedikit daripada yang 100 gram. Jadi, kamu kena ukur lilit saiz belon. Itu adalah ketiga-tiga pemboleh ubah yang kamu kena tahu. Contoh lagi untuk mengawal pemboleh ubah, iaitu eksperimen keperluan biji benih. Di sini, kita menggunakan biji benih kacang hijau. Apakah tujuan eksperimen ini? Ia dilakukan untuk mengetahui perkara yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Tengok pada bekas A, hanya biji benih dan kapas. Bekas B, kita ada air, biji benih dan kapas. Bekas C, tengok tu, dah ada tumbuh daun. Jadinya kita ada biji benih, kapas dan daun. Dalam bekas A, kita ada biji kacang hijau dan juga kapas. Apa yang kita tak ada iaitu air, tetapi matahari kita ada. Bekas B pula, kita ada jumlah air yang terlalu banyak. Kamu rasa biji benih tu boleh tumbuh tak? Bekas C pula, apa yang kamu boleh lihat? Kita ada matahari, kita ada air yang cukup. Jadinya, berkemungkinan besar akan berlaku percambahan biji benih. Dan di sini cikgu nak terangkan mengenai tiga-tiga pemboleh ubah yang kita telah belajar. Yang pertama, yang dimanipulasi iaitu cahaya matahari dan air. Pemboleh ubah bergerak balas iaitu percambahan biji benih selepas 7 hari. Apakah yang kamu boleh lihat perubahan yang berlaku? Dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz bekas dan bilangan biji benih. Jadi kedua-dua ni kenalah sama. Untuk teknik yang terakhir iaitu mengeksperimen. Ini memang best sebabnya kita nak buat eksperimen. Tapi sebelum kamu rasa best sangat, tengok balik langkah-langkah yang diperlukan dalam mengeksperimen. Yang pertama, kalau cikgu nak tengok adakah yeast ini sesuatu organisma yang hidup ataupun tidak. Jadi, pertama sekali kamu perhatikan dulu fenomena apa yang hendak dikaji. Dan kemudian kamu kena pasti masalah. Masalahnya dia ni hidup ataupun tak? Buat hipotesis. Cikgu rasa yeast ni adalah hidup kerana dia berrespirasi. Itu adalah hipotesis. Sama ada diterima ataupun tidak diterima, kemudian cerita. Selepas hipotesis, kita kena merancang eksperimen. Merancang eksperimen, kita kena tahu alat radas apa yang nak kena guna. Lepas tu kita kena tahu pemboleh ubah yang hendak digunakan. Apa yang perlu berubah, apa yang perlu sama dan apakah perubahan yang kita boleh lihat. Jadinya, barulah kita boleh menjalankan eksperimen. Dan jangan pergi mana-mana lagi. Eksperimen menanti kamu. Tajuk eksperimen kita pada kali ini ialah respirasi yeast. Jadi, bahan-bahan yang kita perlukan pertama sekali adalah yeast yang telah dicampurkan dengan gula. Kenapa gula? Sebab gula ni ibarat makanan untuk yeast. Dan kemudian kita ada kelalangkun, belon, satu sahaja dan juga air suam. Kita tak boleh gunakan air sejuk kerana kalau air sejuk nanti reaksi dia lambat. Jadi kita gunakan air suam. Kaedah yang pertama iaitu kita masukkan campuran yeast dan gula ke dalam kelalangkun ini. Masukkan semua sekali. Ini kamu boleh buat dekat rumah ya, sebabnya langkah-langkah dia senang, bahan-bahan dia pun senang. Okey, masukkan semua. Habis. Tak apalah, cikgu tinggal sikit. Kemudian, tuangkan air suam ini ke dalam kelalangkun.
Okey. Kacau sikit-sikit. Macam ni. Dan sarungkan belon ini kepada mulut kelalangkun. Dan kita lihat apa hasilnya. Lihat hasil yang cikgu dapat. Ini menunjukkan yeast menjalankan proses respirasi. Sebab apa? Sebab tengoklah, belon ni dah terbukti mengembang. Kalau belon ni mengembang, bermaksud yeast berrespirasi dan mengeluarkan gas. Sama macam kita berrespirasi, kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Begitu juga dengan yeast. Jadi sekarang ni, kamu dah buat sampai menjalankan eksperimen. Langkah seterusnya, kamu kena mengumpulkan data. Maksudnya, kamu buat satu jadual. Contohnya, baris di atas kamu letak masa. 1 minit, 2 minit, 3 minit. Itu ikut cikgu lah. Kalau ikut kamu, kamu boleh cuba. Buat sendiri di rumah dan kamu buat apa yang cikgu buat. Macam tu barulah namanya belajar. Jadi, macam mana kamu nak ukur saiz, macam mana besarnya belon ni? Kamu ambil tali ataupun benang. Lepas tu, kamu ukur lilit belon ini. Dan kemudian, letakkan di pembaris. Maka, selepas diukur dengan menggunakan pembaris, kamu akan dapat ukurannya. Itulah dia punya ukur lilit. Selepas data dikumpulkan, kamu buat dalam bentuk jadual, kamu teruskan dengan analisis data. Analisis data ni maksudnya kamu kena ambil daripada maklumat yang kamu dapat daripada jadual. Contoh, daripada 1 minit, 2 minit ke 3 minit, saiz belon akan bertambah bukan? Itu adalah analisis data. Dan selepas analisis data, apa kamu kena buat? Kamu kena mentafsir data. Mentafsir data bermaksud kamu terangkan kenapa saiz belon bertambah daripada 1 minit ke 3 minit. Dan tafsiran data yang cikgu buat ialah saiz belon bertambah kerana yeast mengalami proses respirasi. Jadi jangan lupa cuba-cuba di rumah. Macam mana? Best tak dengan eksperimen yang kita dah lakukan? Kalau kamu nak cuba buat dekat rumah, boleh. Bukan tak boleh. Sebabnya eksperimen dia senang. Tapi dengan syarat, mestilah mendapat pengawasan daripada ibu dan bapa kerana ada eksperimen yang menggunakan api. Jadi itu bahaya kalau kamu nak buat sendiri. Pastikan tanya ibu, tanya ayah dulu. Kalau mereka kata okey, baru kamu boleh buat. Jadi, dah tiba ke bahagian uji minda. Soalan 1. Rajah berikut menunjukkan satu penyiasatan. Terdapat lubang, daun dan juga belalang di dalam bekas P. Manakala bekas Q cuma ada belalang dan juga daun. Apakah yang akan berlaku selepas 1 minggu? A. Belalang di dalam bekas P mati kerana ketiadaan air. B. Belalang di dalam bekas P mati kerana ketiadaan makanan. C. Belalang Q mati kerana ketiadaan pasangan. Dan D. Belalang Q mati kerana ketiadaan makanan. Kamu rasa belalang tu akan mati ke kalau pasangan tak ada? Jadi itu adalah jawapan yang salah sama sekali. C. Salah. Jadinya, cuba tengok jawapan A. Belalang dalam bekas P mati kerana tak ada air. Macam logik je, memang tak nampak air kan dalam gambar kan? Okey. Mungkinlah kita simpan dulu. B. Belalang P mati kerana ketiadaan makanan. Daun tu apa? Itulah makanannya kan? Jadi jawapan B juga salah. D pula. Belalang Q mati kerana ketiadaan makanan. Pun salah. Kan dah letak daun kat situ. Itulah makanan belalang. Jadi jawapan yang betul ialah kamu mesti tahu. Dan jawapannya ialah A. Belalang di dalam bekas P mati kerana ketiadaan air. Soalan 2. Rajah menunjukkan satu peringkat dalam kitar hidup seekor rama-rama. Apakah yang berlaku selepas peringkat ini? A. Ia mati. B. Saiznya berkurang. C. Ia menjadi pupa. Dan D. Ia menjadi rama-rama dewasa. Sekali lagi, imbas kembali, cikgu dah terangkan apa dia peringkat-peringkat pertumbuhan rama-rama. Bermula daripada telur. Lepas telur, larva ataupun ulat beluncas. Lepas tu apa? Cuba jawab. Pupa. Lepas pupa, barulah rama-rama dewasa. Jadi, dah terang jawapan dia apa?
Dan jawapannya ialah C, ia menjadi pupa. Macam mana? Menarik tak? Jadinya kamu dah belajar ke-6 kemahiran proses sains, iaitu apa dia? Membuat hipotesis, meramal, mendefinisi secara operasi dan macam-macam lagi. Kita juga dah tengok pelbagai contoh eksperimen yang cikgu dah tunjukkan. Jadinya, kamu jangan lupa ulang kaji lagi dan jumpa lagi cikgu ke bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih.